Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Okey, diharapkan kamu hari ini berada dalam keadaan yang sihat. Okey, tenang, okey. Jadi kita seperti biasa setiap hari Isnin petang pukul 5 kita ada kelas ulang kaji topik tingkatan 4 program Segar Bayu di mana soalan kita dah edar pada hari Jumaat dan perbincangan pada hari Isnin. Dimohon murid-murid kalau jawapan kamu betul dengan saya terus tanda betul dengan pen merah dan kalau salah terus je buat pembetulan bersama-sama, okey, supaya habis di kelas kita kamu boleh terus hantar semua tugasan kamu kepada guru-guru. Jadi kita tak bertangguh kerja, okey. Jadi untuk kelas Cikgu Nurul hantar semua dalam Padlet kelas kita. Okey, seterusnya okey kita tengok, okey. Hari ini adalah set A bilangan 2, okey, minggu yang ketiga. Okey. Selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, nombor 1 adalah nombor indeks ataupun index number. Okey, seperti biasa setiap kali kita nak buat soalan, cikgu akan tunjuk rumus tu di mana. Supaya kita biasa, bila kita nak exam lah, mata kamu terus pergi ke mana. Jadi lebih cepat. Tak ada tercari-cari Okey, untuk topik ini kita punya rumus, okey, rumus yang diberi ketika peperiksaan ialah 22, 23 dan 24. Oi hai. Silap-silap soalan index number. Ya Allah, merepek saya kejap-kejap. Padam balik. Okey, index number. Index number adalah di mana? Ni 11 dan 12. Okey, 2 sahaja. Okey, jom kita tengok bersama-sama. Saya anggapkan kamu sudah mencuba. Kalau kamu tak cuba dan terus tonton, mungkin dia punya kesan program kita tu tak begitu nampak lah. Okey. Okey, berdasarkan soalan nombor 1, kita ambil soalan percubaan SPM SBP 2020. Okey, jom kita tengok apa soalan nak. Okey, dia dah diberi menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan sejenis biskut, menunjukkan indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Oh, jadi dapat dia macam tu. Saya conteng dulu kat sini. Oh, kat sini adalah 18 asas 16 lah. Okey, macam tu. Jadi yang diberi di sini, yang saya petakkan 4 segi ni, ini adalah weightage ataupun pemberat. Okey, kadang-kadang pemberat dia bagi dalam bentuk yang berbeza, bukannya dalam jadual. Okey, murid-murid, seterusnya diberi ingredient A, B, C dan D bersama price index ataupun indeks harga. Jom kita tengok soalan A. Okey, the price, okey, harga bagi A menokok sebanyak 30% dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Maksudnya dia meningkat, menokok. Kalau menokok maksudnya bertambah. Jadi, okey, nyatakan nilai T. Nilai T ni adalah price index to A tahun 2018 berasaskan 16. Okey, jadi di sini simple sahaja. Satu markah di sini di mana untuk jawapan A 1, okey, disebabkan dia bertambah 30%, maksudnya T sama dengan 130. Simple tu je, 130. Kalau dia kata berkurang ke kan 20, maksudnya 100 tolak 20, maksudnya 80 lah kitanya price index. Jadi jangan lupa letak di sini 130. Okey, lagi sekali saya nak ingat kalau saya tersalah cakap, tersalah tulis, on the mic, betul lah, on the mic, bagi tahu saya tersilap. Okey, dan apa-apa nak tanya, interrupt je, jangan risau, interrupt sahaja apa yang saya sedang bercakap ni. Okey, nombor 1, A1 dah selesai. Okey, kita terus pergi ke A2. Okey, jika harga bahan A, okey, harga bahan A, okey, sekejap ya, lupa pula saya. Okey, kalau betul jangan lupa tanda betul. Okey, tulis balik good. Oh, pandainya saya. Okey, macam tu. Okey, price index bahagian, jika harga A pada tahun 2016 adalah RM3, cari harganya pada tahun 2018. So, sekarang soalan berkaitan dengan bahan A. Okey, jadi dia berkaitan dengan bahan A, jadi kita fokus kepada bahan A sahaja. Okey, tengok ada 2016, ada 2018, jadi kita ada 2 kolom.
Oh, 16 dan 18. Okey, selamat datang Amsyar. Okey. Okey, 16 dan 18. Jadi masukkan dulu maklumat. Oh, tahun 2016 RM3. Okey, sekarang dia suruh cari harga 2018. Yang tak tahu tu kita boleh letak X. Okey, jadi apa yang perlu diisi lagi satu pasangan di sini? Terus kita pergi ke jadual. Pergi fokus ke bahagian A di sini. Oh, A di sini yang kita buat tadi lah 130. 130, 18 punya sebab 18 dekat atas. 130. Asasnya 16. Asas jangan lupa mesti 100. Jangan biarkan working step kamu begini. Belum dapat markah, keluarkan. 3/100 sama dengan X per 130. Kat sini baru dapat satu markah. Okey, jadi kamu darab silang lah. Kita akan dapat X RM3.90. Okey. Jadi kalau betul, yes, tanda. Okey, siapa yang tak sempat? Okey. Print screen. Okey, 1, 2, 3. Okey, supaya nanti kamu boleh buat balik kan? Okey. Seterusnya, ada nak apa-apa tanya ke? Okey, tak ada ah? Okey, tak ada. Cikgu. Ya sayang. Kalau saya tulis 3/100 darab dengan X per 130 boleh ke? Macam mana? 3/100? Lepas tu darab X per 130. Bukan, ni tak boleh tau. Ni tak boleh, kita tak boleh Tak X boleh kat sini. darab. Tak boleh. Kalau macam ni, kamu akan dapat macam ni. 3X per 13000 jawapan dia. Ya, betul. Boleh Atilah? Atilah tu yang tanya saya? Mary K. Mary. Oh. Mari. Mariam. Sebab saya nampak muka Atilah kan. Saya nampak muka Atilah. Saya ingatkan Atilah yang bertanya. Okey, Mariam. Okey, jelas tak Mariam? Boleh? Okey, jadi kita jangan letak darab. Okey. Okey, seterusnya kita terus pergi soalan B. Okey, soalan B. Kejap saya isi balik sini tadi 130. Okey, soalan B pula. Ini dia agak tricky sikit. Diberi bahawa indeks kubahan bagi kos membuat biskut dijangka meningkat 20% daripada 2018 ke 2020. Okey, dekat sini meningkat 20%. Ingat, kalau meningkat kita tambah 100 tambah 20 maksudnya 120. Macam tu. Jadi lagi satu apa lagi? Okey, lepas itu okey, hitung indeks gubahan bagi kos membuat biskut pada tahun kita nak cari indeks gubahan pada tahun 2020 per 2016. Macam tu. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita ada pemantauan. Okey. Okey, kita macam mana kita nak buat? Okey, seterusnya sekejap saya cari pen merah. Okey, ada tahun 2016, saya letaklah 2016 kat sini. Okey, jadi ini salah satu cara tau. Okey, sekarang 120 ni adalah indeks 20 asas 18. Okey, sebab 20 asas 18. Kalau di sini adalah indeks 18 asas 16. Tapi kita nak cari 20, sekejap ya. 20 dengan 16. Okey, jadi apa yang tak ada di sini? 18 dan 16. Okey, jadi kita ada kat sini. Kamu tengok sini adalah 18 dengan 16. Jadi kita kena cari dulu indeks kubahan 2018 berasaskan 16. Jadi terserah kepada kamu nak ikut guna nak guna jadual ataupun nak guna working step yang panjang lah. Okey, jangan lupa indeks gubahan 2018 per 16 ni sama dengan sum of IW divide sum of W. Okey, macam tu. Jadi kita boleh darab lah macam ni. Kita nak buat A dulu. 130 darab apa kita punya weightage. Kamu tengok weightage kamu tadi. Weightage untuk A adalah 200. Saya dah padam kat sini. Tambah. Okey, lepas tu kita letak 125, weightage ataupun pemberat untuk B adalah 100. Okey, tambah kita letak C pula 140 darab weightage untuk C adalah
300 dan kita tambahkan dengan terakhir sekali darabkan weightage untuk D adalah 400. Okey, bahagi sum of weightage, campurkan semua. 200 tambah 100 tambah 300 tambah 400. Kat sini dah dapat markah dah. Okey. Jadi hitung dengan berhati-hati. Dekat sini kita akan dapat 128,500 per dengan 1,000, maka kita akan dapat 128,5. Okey, ini adalah indeks gubahan tahun 18 berasaskan 16. Okey, ada apa-apa nak tanya? Cikgu Nurul, yang tu bukan 100,000. Oh, hai. Terima kasih. Kurang 10. Okey, terima kasih. 1,000. Okey, so sekarang kita nak cari 20 asas 16. Okey, jadi kita tengok berapa tahun yang terlibat. Cikgu padam kejap. Okey, di sini kalau kamu fokus, kita ada tahun 2016, 2018 dan 2020. Jadi kita akan ada 3 kotak. Bergerak. Kita akan ada 3 kotak, 3 kolom. Okey. Di mana di sini 16, 18, 20. Okey, kita dah ada 18, 16 asas 100. Okey, lepas itu 18 adalah 128.5. Okey, apa lagi yang kita ada? Okey, lepas tu kita tengok dekat sini. Okey. Okey, kita nak cari 2016. Okey, 2016. Jadi asas sama. Bila asas sama, kita nak X kan, kita labelkan dengan X. X duduk sini. Sebab asas sama 16. Dia orang boleh duduk dalam row yang sama. Okey. Seterusnya apa yang kita nak masukkan? 20 ni kita nak masukkan. Okey, 20 ni 120 ni adalah tahun 20 punya berasaskan 18. Maksudnya 120 berasaskan 18. Kat sini 100. Okey, jadi kita berjaya mendapat 2 pasangan dekat sini. Jangan lupa keluarkan dalam bentuk pecahan 128.5 per 100 sama dengan X per 120. And then kamu guna darab silang, kita akan dapat 154.2. Di situ. Okey, dekat sini mungkin kamu akan dapat sebanyak, dekat sini jumlahnya 7. Di sini mungkin kita dapat 4 markah kat sini, 4 markah. Okey, untuk B2 3 markah. Sebab working step panjang. Okey, jadi kamu pastikanlah kamu dapat sini, dapat sini. Jadi ada 2. Okey. So ada soalan untuk ditanya? Tiada? Okey, print screen. Okey, print screen senang nak buat pembetulan. Okey, 1, 2, 3. Print screen. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir untuk nombor indeks B2. Okey, B2. Okey, untuk B2. Okey, diberi. Okey. Diberi Yusra mempunyai RM500. Okey, kos membuat setiap biskut pada tahun 2016 ialah RM15.40. Dia cakap pasal biskut tau, bukannya bahan A, B, C, D. Kalau biskut, benda yang dah jadi, mesti indeks komposit ataupun indeks gubahan. Okey, jadi kita fokus dulu tahun apa yang terlibat. Kita tengok, tahun 2016 dan 2020. Jadi kita kena ada indeks harga, indeks gubahan 2020 asas 16 yang kita dapat dekat B1 tadi. Okey, kita akan dapat tadi berapa tadi? 154.2. Okey. Jadi sekarang dia nak bagi tahu, okey, harga biskut pada 2016 adalah RM15.40. Okey, 2016 adalah RM15.40. So sekarang dia nak tahu kalau pada tahun 2020 dia ada RM500. Okey, berapa jumlah biskut yang dia berjaya buat? Okey, hasilkan. Jadi tahun 2020 kita tak tahu berapa ringgit. Okey, jadi dia ada RM500. Okey, working step agak panjang sikit.
biar dulu 500 tu kita kena tahu dulu berapakah harga satu biskut untuk tahun 2020. Jadi kamu tengok sini 16, sini 20. Oh, sini 16, sini 20. Kita punya apa namanya indeks gubahan. Okey, masukkan. 154.2 adalah tahun 2020 punya. 154.2. Oh, asasnya 16. Oh, 100. Jadi seperti biasa anak-anak tersayang, jangan lupa keluarkan dalam bentuk pecahan. Jadi darab silang seperti biasa, kita akan dapat RM23.75 pada tahun 2020. Jadi kita nak tahu kalau ada RM500, berapakah bilangan paket? Okey, seterusnya. Kita nak tahu berapa paket? Okey, RM500 ni terus bagi 23.75. Jadi kita akan dapat 21.05. Dia terlebih sikit. Okey, jadi saya nak tanya kamu, okey, bilangan paketnya 21 ke ataupun 22? Okey, siapa nak jawab? 21. Okey, kenapa tak boleh 22? Sebab dia macam jauh. Sebab tak cukup, dia 0.5 je lebih. Tak cukup tau. Jadi kita kena sebab apa sayang? Okey, bagi air, tak apa masalah, tak masalah. Ada seri apa tadi? Tak ada kan? Okey, jadi jawapan kita adalah 21. Okey, jawapan kita adalah 21. 21 paket ke? Dia soalannya paket ke apa ni? Bungkus. 21 bungkus. Okey. Dapat jawapan kita. Okey, selesai soalan nombor 1. Yeay. Kamu ingat kalau kita buat selalu, jadi senang. Okey, lagi-lagi untuk form 4, 5 tajuk ni berpusing, confirm kita tak fail punya kalau kamu fokus. Okey? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey. Lupa pula siapa nak print screen tadi, boleh print screen. Okey, 1, 2, 3. Okey, seterusnya soalan nombor 2, penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga, kita tengok, refresh balik, selalu kita tengok, penyelesaian segitiga. Nombor 22, 23 dan 24. 3 rumus saja. Okey, kamu tahu selalu kita tengok bila dapat soalan ni segitiga dah tahu dah. Dia punya rumus berada di sebelah kanan bawah. Senang terus pergi ke situ. Okey, jom kita tengok. Okey. Rajah 7A menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Okey, betul-betul fokus sama kaki. PQR dengan keadaan PQQR sama dengan 10. Okey, dan sudut PQR ialah sudut cakah. Jadi benda yang pertama yang perlu kamu buat ialah label. Okey, label. PQ adalah 10. Okey, QR adalah 10. Apa lagi yang kita nak label? Sudut PQR. Okey, sudut PQR adalah cakah. Saya tulis kat sini, cakah. Okey, cakah. Okey. Okey, jadi seterusnya apa lagi maklumat? Maklumat dia adalah diberi bahawa luas PQR adalah 49. Kalau luas, cikgu suruh letak kat tengah-tengah ni. Mana pen hijau? Cikgu suka letak kat tengah-tengah ni. Bulat kan? Kalau luas berada kat tengah-tengah tu. Jadi soalan A1, apakah sudut PQR? Jadi mesti berkaitan dengan luas itu. Sebab apa? PQR adalah sudut kandung ataupun sudut yang diapit oleh length ataupun sisi yang ada nilai. Jadi jangan lupa kita keluarkan formula luas dulu. Okey, area sama dengan 1/2 AB sin C. C adalah sudut kandung, AB adalah yang berada di kiri kanan dia. Okey, jadi masukkanlah 1/2 10 sin C, area kita tadi 49. Masuk macam ni dah dapat markah dah. Jadi okey, kita ringkaskan dulu. Kat sini adalah 50C. Betul ke ni saya buat ni? Okey, betul, 50 sin C. Okey, jadi 50 bawa ke kiri kita bahagilah. Tapi kat sini saya nak tukar sin kat sebelah sini. Nampak cantik sikit. Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Ada salah ke saya? Tak ada. Betul-betul. Tak ada.
Okay. Okay. So, keluarkan, bila kamu nak keluarkan di sini 49 bagi 50, kita akan dapat, okay. Kalau sin C pun boleh, kalau kamu nak sudut sin PQR pun boleh, okay. Jadi kat sini 0.98, okay, lepas tu kita shift sin, kita akan dapat sudut, saya terus buat sudut PQR, kita akan dapat 78.52. Yeay! Betul tak jawapan dia ini? Betul. Tak. Kenapa tak? Kenapa tak? Sudut cakar. Ini Okey, bagus. Bagus. Saya ajar kamu, kan kita tulis cakah kat sini. Selepas kita dapat maklumat, kita kena pindahkan dalam gambar rajah kan? Bila nak pindahkan je kat sini 79.5, taklah sini cakah. Jadi belum lagi. Macam tu. Itu pentingnya kita conteng dekat gambar rajah. Jadi macam mana nak cari sudut cakah? Okey, boleh bagi tahu saya macam mana nak cari sudut cakah? 180. 180 tolak PQR. Okey, bagus. Tahniah semua siapa yang memberi jawapan. Jadi kita akan dapat 101.48. Okey, jadi dah dapat. Jangan lupa kita pindahkan dalam gambar rajah. Jadi kita akan dapat 101.48. Jadi dapatlah untuk soalan A1. Jadi siapa nak print screen, boleh print screen. Kalau betul tolong tanda dan bagi satu penghargaan untuk diri kamu. Good ke, bintang ke, gitu. Okay. So seterusnya kita pergi untuk soalan A2. Okay, A2. Okay, saya dah tukar slide, dah tak ada, saya isi balik. Ni 10, ni 10. 101 perpuluhan berapa tadi? 48. Okey, seterusnya cari panjang PR. Okey, cari panjang PR. Saya buat kat sini. Oh, PR. Kat sini. Nak guna formula apa? Cos ke sin? Cos. Okey, betul. Cos pun boleh, sin pun boleh. Daripada mana datangnya sin itu? Kamu ingat sebab ini kan segitiga sama kaki. Okay, kalau segitiga sama kaki, kita dah dapat dah sudut kecil sini. 180 tolaklah 101.48, kita bahagilah 2. Jadi kat sini kita akan dapat 39.26. Okey, jadi terserah kat kamu nak guna sin atau cos. Okey. Saya guna sin, siapa yang buat cos tunggu, kalau jawapan betul nanti terus tanda betul lah. Okey, jadi saya buat sin. Okey, kejap tukar warna pen. Okey, saya nak cari panjang PR, jadi PR yang duduk atas. Siapa yang nak cari dia yang duduk atas Okey, couple untuk PR, jap saya nak colorkan. Okey, couple dia sini. Okey, jadi saya nak guna P dengan 10. Okey, ada dua pasangan. Jadi saya pun keluarkan pasangan PR sama dengan sin 101.48. Saya nak letak 10 per sin 39.26. Jadi kita darablah. Saya tunjuklah. Saya tunjuk working step panjang lah. Tunjuk working step. Okey, nanti kat sini kamu akan dapat nilai. Okey, kamu akan dapat nilai, pastikan jawapan kita 4 angka bererti 4 significant figure. Jadi kat sini kita akan dapat 15.49. Okay, 15.49. Okey, jadi siapa yang betul tandakan. Okey, star. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bertolak ke soalan B? Tak ada. Okay, good. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okay, nak print screen sekarang. Okay, kita bergerak ke soalan 2B. Okay, soalan 2B. Okay, ni kamu kena baca betul. Okay, segitiga PQR dalam rajah 7A adalah tapak bagi sebuah piramid. Okay, dalam rajah 7B. V ialah puncak bagi piramid. Okay. Seterusnya, okey, kita nak cari sudut PVR. Okey, kita nak cari sudut PVR. Okey, kalau saya kan, macam mana nak cari sudut PVR ni? Okey, macam mana rasanya? Jadi, okey, sekejap ya. Okey, kita dah tahu dah.
Ini sebenarnya soalan ni adalah gabungan, okey, gabungan kepada soalan yang A. Kita tahu kat sini adalah 10, sini adalah 10. Okey, panjang PR tadi, okey, 15.49. Jadi kalau saya keluarkan dia bentuk macam ni ya. Ini P, ini V, ini R, 10, 10, 15.49. Jadi kita nak cari sudut di sini yang warna merah. Okey, sin atau cos. Cos. Okey, good. Cos. Okey, jadi yang berhadapan dengan sudut kandung. Jangan lupa, yang berhadapan dengan sudut kandung adalah A. Kita punya formula ni. A, kejap ya. Ada orang baru masuk. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC. Okey, cos A. Okey. Cikgu Nurul, sekejap ya, Cikgu Nurul. Ya. PV bukan ke 18, PV. VR 21. Oh, silap. Okey, nasib baik. Okey, nasib baik. Kalau tak ajaran sesat makcik. Terima kasih Cikgu Dalina, anda memang terbaik. Okey. So sekarang dekat sini 18. Bagus. Okey, maksudnya kita alert dengan keadaan sekeliling. Okey, so formula cos. Jadi kamu ingat kadang-kadang kamu tak tahu mana A, mana B, mana C. A adalah length yang berhadapan dengan sudut kandung. Yang saya buat conteng ni. Jadi kita masukkanlah nilai A kita ni. Okey, A kita ni adalah 15.49 kuasa 2, B kita boleh mana-mana. Kamu nak 18 ke nak 21, ikut hati kamu suka siapa. Okey, jadi saya letak 18 lah. 18 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 tolak 2, 18, 21, cos. Kita nak letak apa? Okey, cos untuk sudut PVR. Macam tu. Jadi ini saya nak tegaskan, hati-hati, kalau kamu pilih 18 dahulu di sini, bererti yang di sini perlu 18 dulu. Kalau kamu letak 21 dulu, salah. Okey? Okey, seterusnya, kita nak guna kaedah ni, nak bagi mudah kan. Kalau biasakan, kita nak cari PVR kan, biar dia duduk sebelah kiri. Ini tips, kalau kamu tengok kat buku teks lah, ini tips pintar untuk pantas PVR. Tengok, saya susun balik kedudukannya 18 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2, yang sebelah kiri ni pergi kanan, jadi tolak lah 15.49 kuasa 2, terus bahagi. Siapa yang duduk dekat bahagi tu, siapa yang duduk dekat bawah tu adalah yang saya birukan ni. Jadi kena ingatlah, selalu buat jadi senang. 2, 18, 21 darab. Tak ada negatif tau, positif. Jadi di sini terus masukkan dalam kalkulator, berhati-hati. Jadi semasa working step pastikan 4 puluhan, kita akan dapat 0.6945. Dekat sini masih cos untuk angle PVR. Jadi nak cari angle untuk PVR, shift cos untuk 0.6945, kita akan dapat 46.01 darjah. Okey, jadi print screen, dan kalau betul tahniah dan terus tanda. Nanti kalau dah print screen tu, habis kelas ni cepat-cepat buat pembetulan kalau kamu tak sempat siap dekat sini, okey? Okey, seterusnya kita dah dapat B1, kita tengok pula B2. Okey, B2 kita keluar, pergi kat sebelah, ke ada lagi sini. Okey, B2. Okey, B2, saya lukis baliklah. PVR 18, 21, kat sini kita dapat 46.01, 15.49. Okey, jadi sekarang untuk 2. Luas untuk PVR. Okey, luas untuk PVR senang je. Mesti ada sudut kandung. Kita dah ada sudut kandung 46.01. Jadi area sama dengan 1/2 AB sin C.
Macam tadi juga. Jadi AB tu tak kisahlah 18 atau 21. 1/2 darab 18 darab 21 sin 46.01 darjah. Jadi terus cari jawapan, kita akan dapat 135.98. Okey, tandakan betul. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita bergerak soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. B2. Okey, B2. Okey, seterusnya jarak terdekat dalam cm dari titik V ke PR. 2 minggu lepas pun ada jarak terdekat. Ingat jarak terdekat kita buat garis lurus secara 90 darjah. Tengok saya ambil warna hijau ni. Okey, garis lurus daripada V pergi ke R berbentuk 90 darjah macam ni. Daripada V pergi ke R 90 darjah. Jadi tinggi segitiga tu. T itu adalah jarak terdekat. Okey. Jadi dia mesti berkaitan dengan area. Bukan kita dah cari area tadi. Jadi ini formula asas masa kamu belajar kanak-kanak dulu, di mana area sama dengan 1/2 darab base kan. Time base darab height. Okey. Jadi kita dah dapat dah 135.98. 1/2. Okey, darab base kita ni yang kita dapat tadi 15.49, darablah tinggi kita tu, saya letak T lah. Jadi kat sini kita dapat, okey, kat sini kita dapat 135.98. Ini kita selesaikan dulu 7.745 T. Jadi kita dapat T. Kalau boleh T tu jadikan sebelah kiri lah, senang. Okey, kita dapat 17.56. Okey. Jadi print screen. Siapa nak print screen? Okey, 1 bintang, 1 bintang. Okey, ada soalan? Tiada soalan? Ada. Okey, bagus. Okey, sebelum saya meneruskan untuk soalan ketiga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada murid-murid yang join untuk kelas hari ini. Tahniah kerana anda begitu terbaik. Okey, semoga anda menjadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, untuk soalan yang ketiga, sistem persamaan. Okey, untuk sistem persamaan, formula yang terlibat hanya satu sahaja di sini yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah, iaitu nombor 1 ni. Nombor 1 ni. Itu pun kalau soalan persamaan linear dan persamaan tak linear. Okey, kalau 3 pun boleh ubah, tidak menggunakan rumus ini. Jadi kita tengok soalan nombor 3, okey, adalah soalan yang berbentuk 3 pun boleh ubah. Kamu jangan lupa tau, sistem persamaan ada 3 pun boleh ubah dan juga satu persamaan linear dan tak linear. Okey, 2 minggu lepas persamaan linear dan tak linear. Okey, untuk minggu ni 3 pun boleh ubah. Jadi saya harapkan kamu dah baca. Okey, Nurul telah melabur 24,500 dalam 3 amanah saham. Dia membahagi wang itu kepada 3 akaun amanah. Okey, 3 akaun amanah, PQ dan R, okey 24,000 PQ dan R. Dia telah mendapat keuntungan 1,300 keuntungan dan masing-masing dia punya keuntungan faedah tahunannya 4%, 5.5% dan 6%. Lepas tu maklumat yang seterusnya, jumlah wang dalam akaun P adalah 4 kali ganda jumlah wang dalam Q. Semuanya saya highlight tu semua adalah maklumat yang perlu kita keluarkan dalam bentuk matematik. Okey, berapakah jumlah wang yang telah dilaburkan setiap akaun amanah? Okey, jadi yang pertama, siapa nak tolong saya? Boleh tak bagi tahu saya apa jawapan kamu untuk yang pertama? Baca je. Siapa nak jawab? Jawapan untuk persamaan pertama. Apa dia, cikgu? Ada. Jawapan untuk persamaan pertama. Okey, apa persamaan pertama kamu? P. P dah buat dah? Okey, siapa nak jawab? Apa? Atilah. Okey, Atila. Okey, Atila. P tambah
Q tambah R sama dengan 24,500. Okey, bagus. Okey, ni persamaan pertama. Okey, siapa lagi nak tolong? Apakah persamaan yang kedua? Saya. Okey, siapa tu? 0.04. Okey, Seri. Okey, Seri. 0.04 P. Lagi? Tambah 0.55 Q Okey, tambah lagi? 0.06 R 6 sama R. dengan 1,300. Okey, bagus. Terima kasih persamaan yang kedua. Okey, kenapa kamu tak boleh letak tau? Kalau dia letak 4%, kamu tak boleh letak 4P. Salah kalau persen hilangkan dulu. Okey, 4% tu maksudnya 4/100. Jadi 0.04. Okey, seterusnya lagi satu persamaan. Siapa nak tolong? Satu lagi. Siapa lagi? Nurul Atilah dah, Seri dah. Ni sekarang siapa pula? Syafiqah. Okey, Syafiqah. Syafiqah. Okey. Syafiqah. sama dengan 4 Q. Okey, P sama dengan 4Q. Okey, bagus. Tahniah. Semua betul. Okey, jadi sekarang bergantung kepada kamu sama ada betul ke tidak kamu masuk mana dalam mana. Okey, jadi saya kat sini dah senang. 3 tu dah senang sebab dah ada P dia single. Okey, jadi saya pun nak masukkan macam ni lah. Saya nak masukkan 3 dalam 1 dan 3 dalam 2. Jadi saya buat dulu 3 dalam 1. Kat sini working step kita panjang sikit lah. Kalau 3 pun boleh ubah, working step panjang sikit. Jadi kat sini masukkan dalam 1 berarti saya buat bracket untuk menunjukkan kita masukkan tambah Q tambah R sama dengan 24,500. Dekat sini kamu ringkaskan dengan berhati-hati. 5Q tambah R sama dengan 24,500. Kepada jawab working step yang tak sama dengan saya, tak ada masalah. Mungkin kamu buat mana masuk bertempat lain dulu kan. Tapi yang penting tengok dulu dia punya penghabisan jawapan betul ke tidak. Okey. Jadi dekat sini, okey, dah dapat R lah. Jadi saya jadikan R sebagai subjek lah, senang. R sama dengan 24,500 tolak 5Q, kita akan dapat persamaan yang keempat. Okey, biarkan situ dulu. Okey, jadi seterusnya, okey, saya nak buat, tadi 3 dalam 1 dah. Okey, 3 dalam 2 pula. Kalau kita buat anak panah macam ni, jadi kita punya working step tersusun tau. 3 1 dah, 3 2 pula. Macam tu. Jadi terus kita masukkan, okey, 0.04. P kita tadi adalah 4Q. Okey, salin balik. 0.06R sama dengan 1,300. Okey, bila dah salin, kamu ringkaskan saya terus ringkaskan, saya dapat 0.215Q tambah 0.06R sama dengan 1,300. Ini menjadikan persamaan yang ke-5. Okey, jadi ada soalan ke ada tersilap? Tak. Cikgu Nur nak tanya boleh tak? Boleh. Kalau dalam persamaan yang kelima ni, 0.06R, R tu kita ganti yang 4 tadi tu boleh tak? Terus. Boleh? Boleh? Terus, boleh. 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 Kalau siapa yang dah pakar tu boleh ganti terus. Boleh ganti terus lah. Boleh ganti terus. Kita akan dapat terus nilai Q kat situ kan lagi. Betul. Jadi itu nak ganti terus boleh. Okey, boleh teruskan. Tapi saya nak tunjuk working step yang sistematik lah. Itu nak teruskan boleh. Memang dapat markah lah sebab siapa yang terror boleh teruskan lah. Sebab pro. Okey, pro. Jadi saya tunjuk working step untuk orang yang noob. Noob. Beginner. Okey, noob. Okey, jadi sekarang sekarang kamu tengok R R kat sini boleh masuk dalam sini. Okey, jadi saya buatlah 4 boleh masuk dalam 5. Okey, maksud Cikgu Dalina tadi tak tunjuk pun 4 dalam 5. Dia terus ganti je. Okey, boleh tak ada masalah. Okey, jadi seterusnya kita gantilah 215Q tambah 0.06 R tu kita gantilah tadi 24,500. Allah, tak cukup tempat pula. Padam balik ke sini lagi.
Okey, balik semula. Balik semula, kita start balik semula. 5 tadi. 0.215Q tambah 0.06 R kita 24,500 tolak 5Q zap sama dengan 1,300. Ha, gitu. Okey. Jadi jangan lupalah darab satu persatu kat sini. Darab, jangan tak darab, yang tersilap darab pula. Okey, step dah cantik. Tengok salah darab pula. Kalkulator ada, senang je. Okey, dekat sini ringkas-ringkaskanlah. Dodot. Terus nanti kita akan dapat di sini adalah negatif 0.85Q sama dengan negatif 170. Okey, saya buat dodot-dodot tu, nanti siapa yang tak sempat, yang tak siap lagi tu, kamu ringkaskanlah, dan di akhir nanti mesti kamu jumpa balik working step saya dengan yang ini. Betul tak Cikgu Dalina? Betul akan jumpa. Kamu ringkaskan, nanti last kali kamu jumpa juga working step saya ini. Jadi teruslah Q kita akan dapat 2,000. RM2,000. Okey, jadi kita tahulah untuk account Q ada RM2,000. Saya nak buat divider sikitlah. Okey, so bila dah dapat Q, dah dapat Q, kita boleh cari P. Okey, cari P. Nanti kamu rajinlah sikit tulis. Okey, masukkanlah cari P. P sama dengan 4Q. Q tadi 2,000. Jadi kat sini kita akan dapat 8,000. Yeay, selesai. Jadi apa lagi? Okey, apa lagi? Kita nak cari R pula. Jadi kita guna nombor 1 lah. Guna nombor 1. Maksudnya P 8,000 tambah R adalah Q adalah 2,000. Okey, tambah R, kita tak tahu R apa, sama dengan 24,500. Jadi kat sini kamu akan dapat R sebanyak 14,500. Okey, ada soalan? Sebab apa saya lompat ni? Sebab ruang tak cukup. Okey, nanti kamu buat ayat-ayat sikit. Okey, ada tak soalan? Tak ada. Tak ada ya? Ya sayang, apa nak tanya tu? Markah dia from berapa? Markah dia selalunya untuk sistem persamaan ni 7 ke 8 markah. Macam tu. Okey? Jadi kena bersedialah. Kalau untuk dia macam soalan kebat lah. Okey? Ada lagi soalan? Okey, tak ada lagi soalan. Jadi kita berehat dalam masa 2 minit, 1 minit ke 2 minit. Dah print screen sekarang. 1, 2, 3. Okey. Kita berehat dalam 1 minit ke 2 minit untuk kamu isi link kehadiran dahulu. Okey, jadi Cikgu Dalina akan masukkan link kehadiran dalam ruangan chat. Terus kamu masukkan. Okey, dekat situ ada refleksi. Tolong tulis refleksi. Refleksi tu apa-apalah. Kamu nak tegur saya ke, kamu tak faham ke, ataupun kamu nak nyatakan pasal diri kamu ke, diri saya ke, Cikgu Dalina ke, asalkan ada refleksi. Okey? Kejap ya. Okey. Cikgu Dalina akan masukkan link kehadiran. Cikgu, Ya sayang, ada nak tanya? saya nak tanya. Last kali kan, jawapan tu kena bagi dalam RM ke? Kalau kita terlupa nak bagi dalam RM, contohlah kita, kalau saya biasa ringkaskan terus bagi RM. Tapi kadang-kadang saya lupa. Tak apa ke? Tak apa, jangan risau, tak apa. Asalkan nilai kamu tu betul. Okey? Okey, ada lagi? Ada lagi soalan? Okey, dah paste ke? Okey, Cikgu Dalina dah masukkan link kehadiran. Okey, link kehadiran dah dimasukkan, boleh isi sementara kita take break 1 hingga 2 minit. 1 hingga 2 minit. Okey, relax sekejap untuk link kehadiran. Nah, ikutkan soalan kita ni banyak ke Cikgu Dalina? 3 soalan je hujung minggu. Banyak ke? 3 soalan hujung minggu tak banyak lah. Hujung minggu ada 2 hari. 2 hari ada 48 jam. Cukup.
Okay, jadi tak ada. Kalau Tak banyak manalah untuk ruangan refleksi tu, manalah kalau kamu rasa Allah tak cukup lah, nak lagi lah, kamu cakap lah cikgu, mungkin sistem persamaan tambah 2 ke cikgu, apa-apa pendapat kamu bagi je untuk penambahbaikan untuk program kita akan datang. Kita boleh baiki lagi. So kita ada lagi 1 minggu keempat kan. Minggu depan ada lagi. Ni ada mesej Ayuni cakap, saya still confused nak guna course dengan sin. Oh, course dengan sin untuk segitiga. Ya, SOT. Oh, untuk SOT. Okey, jom sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kamu isi link kehadiran. Okey, siapa nama dia tadi? Ayuni Azhar. Ayuni Azhar. Ayuni macam ni contoh kita ada PQR. Okey, contohlah saya letak dekat sini kejap 10 cm, 15 cm, dekat sini adalah 40 degree, sini adalah X. Ini contoh. Lagi satu sini 10, 15, 20. Contohnya ni theta. Okey, apakah perbezaan sin dengan cos? Sin ni kita kena ingat, sin ni ada 2 angle, 2 sisi ataupun 2 pasangan. Pasangan tu bermaksud 40 yang berhadapan dengan dia, sisi berhadapan dengan dia satu couple, X pula satu couple dengan 10. Bila ada 2 pasangan iaitu 2 angle dengan 2 sisi, jadi kita mesti confirm guna sin. Okey, petua sinus. Petua sinus. Okey, manalah tahu lepas ni kalau ada siapa-siapa murid-murid di sini ada idea cara macam mana nak ingat, kamu boleh masukkan di sini, mungkin tak sama dengan saya dan mungkin idea kamu, kawan kamu mungkin lebih ingat. Okey. Okey, untuk cos pula, petua cos. Okey, petua cos pula satu je angle. Satu angle, 3 sisi. Dan satu angle. Angle tu sudut kandung. Okey, sudut kandung. Jadi berhadapan dengan dia ni. Jadi ada satu angle, 3 sisi, confirm petua cos. Petua cos tu tadi dah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Jadi sekarang siapa A? Okey, siapa A? A adalah panjang yang berhadapan dengan sudut tadi. Jangan lupa. Itu dia punya konsep. Kalau kamu lupa habis, kamu pergi letak A15 pula kan. Okay. Berbalik semula kepada sin tadi, kita nak cari X ni. Apa yang kita nak cari, duduk di atas, couple-nya ke bawah. Okay. Kalaulah atas ni angle, jadi sin lah. Okay. So atas ni pun couple juga. Sin 40. Couple dengan 15. Gitu. Ayuni rasanya dah boleh ke belum Ayuni? Perbezaannya Ayuni? Boleh cikgu. Mungkin Boleh cikgu. ya? Okey, terima kasih. Ni 2 angle, 2 sisi. Cikgu kalau tangent? Kita tak, untuk ni kita tak ada tangent. Kita ada petua sin dengan petua cos je. Dekat universiti nanti jumpa tangent. Okey, untuk peringkat sekolah menengah kita ada petua sin dengan petua cos saja. 2 je, 2 petua je. Boleh? Kalau kamu perasan, kita ada 4 formula tak silap saya. Formula petua sinus, petua cos, petua area. Okay, yang kita buat tadi, petua area yang kita buat tadi adalah area sama dengan 1/2 AB sin C. Lagi satu petua area, petua Heron. Itu kamu tengok balik dalam buku teks bagaimanakah untuk mendapatkan rumus berdasarkan petua Heron. Petua Heron. Okey, tengok balik dalam buku teks. Okey, ada soalan? Cikgu Nurul, saya rasa ada satu lah perkongsian yang menarik Okey, boleh. Pelajar-pelajar kita kongsi, dia kata gini. Saya ingat kalau ada je couple mesti sin. Sin tu dosa. Okay, good. Good. I like. Okay. Kreatif. Okay, couple dia sin, dosa. Sin dosa. Okay, lagi untuk kos? Untuk kos tak adalah pula tulisnya. Tak ada lah. Sin. Jadi maknanya kalau tak ada couple dia guna petua kos lah. Kan? Okay, kos apa kalau apa lawan untuk sin tu? Kos tu sebab satu je, single. Jadi kamu fikirlah kreatif sikit, dia bagi idea kat saya. Okay, bagus. Jadi ada apa-apa lagi tak sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini?
Lah habis dah kelas kita. Dah itu je, 3 soalan je. Sekejap je. Ya ya. Sekejap je. Ya. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kita jumpa untuk kelas PDPR pada hari Khamis. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua. Okey, terima kasih Cikgu Nurul. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.